من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكماله وعدد كماله وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kalangan hambanya yang ramai untuk sama-sama kita melapangkan masa menghadirkan diri ke dalam satu majlis yang begitu besar ganjarannya di sisi Allah, iaitulah majlis ilmu. Biarlah majlis ini apa orang nak sebut, kuliah ke, ceramah ke, forum, seminar dan sebagainya, buatnya juga tak kira di mana tempat, di masjid, di surau, di padang, dewan dan seumpamanya, bila mana ianya berbentuk pesanan, amaran, peringatan yang datangnya daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang dikenali sebagai majlis ilmu. Bila disebut saja majlis ilmu, sudah tentu ada ganjaran yang tersendiri yang disediakan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya. Tambahan pula, kita sebagai orang Islam dan agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, agama yang berteraskan kepada ilmu. Oleh itu, ana seru pada hadirin sekalian, tanamkan dalam jiwa kita azam untuk sentiasa mencari ilmu, sentiasa untuk menambah ilmu, tak kira apa cara, keadaan, masa dan sebagainya. Dan dalam bab nak cari ilmu ni, jangan kira apa tajuk, jangan kira apa bab, jangan kira siapa guru dan sebagainya. Asalkan yang disampaikan itu baik, berbetulan dengan kehendak Quran dan hadis Nabi SAW, maka wajib kita belajar. Sedangkan kalau yang tak berbetulan dengan Quran hadis pun, kita kena belajar. Sebagai contoh, ilmu mengkait ke, ilmu mekanik ke, dan seumpamanya. Hadirin yang macam sekalian, dalam mukadimah tadi sengaja ana bawa ayat yang cukup pendek, petikan daripada suratul Baqarah ayat 200, yang mana ayat ni dia cukup popular dengan kita, yang juga merupakan antara yang disebut sebagai ibu bagi segala doa. Juga disebut orang sebagai doa daripada segala rangkaian ayat-ayat Al-Quran. Itulah yang berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang mana maksudnya lebih kurang kata Allah, kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia ini hasanah. Minta di dunia ini hidup dalam keadaan baik. Bukan takat di dunia baik, kita minta kepada Allah supaya dihidupkan di akhirat dengan keadaan lebih baik. Dan kita minta berlindung dengan Allah daripada azab api neraka. Maknanya daripada doa ini, tuan-tuan dan sekalian, sebenarnya ada 4 hajat. 3 yang terang, 1 yang tersembunyi. Yang terang iaitulah kita minta di dunia dihidupkan dalam keadaan baik, di akhirat bukan takat baik, bahkan lebih baik. Yang ketiga, minta berlindung dengan Allah daripada azab api neraka. Maknanya satu hajat yang tersembunyi, malu-malu segan-segan nak sebut. Bila mana kita minta berlindung dengan Allah daripada azab api neraka, sudah tentulah harapan dan cita-cita kita ialah syurga Allah. Jadi hadirin sekalian, apakah hari ini kita layak? Apakah hari ini agak-agak kita mampu untuk memasuki syurga Allah? Dengan amalan kita ni lebih kurang celak-celup kata orang dan seumpamanya. Jadi hadirin sekalian, sebagai sataparuh untuk kita bersama pada pagi ini, anda nak sajikan tuan-tuan dengan sepotong hadis petikan daripada kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-11. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ibnu Abdullah ibnu Jahshi, yang untuk maklumat hadirin sekalian, kalau yang belum tahu lagi, Abdullah bin Jahshi iaitulah bapa Jabir, merupakan salah seorang daripada syuhada Uhud yang gugur di medan Uhud bersama-sama dengan 70 syuhada yang lain. Maka satu ketika Jabir menangis sebab dia teringat akan bapa dia. Lalu dilihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Bila Nabi tengok Jabir duduk tengah teriak tu, maka Nabi pun menghampiri Jabir seraya bertanya, wahai Jabir, pasal apa hang teriak? Lebih kurang macam itulah. Tapi Nabi tak cakap macam itulah. Nabi cakap bahasa Arab lah. Kalau anak cakap bahasa Arab, takut tuan-tuan tak faham, mana tak erti. Jadi kita mudah-mudahkan cara. Jadi Nabi pun tanya Jabir, wahai Jabir, pasal apa hang teriak? Maka Jabir pun jawab, sesungguhnya ya Rasulullah, aku teringat akan bapa aku. Bila Jabir jawab saja macam tu, Nabi dah tahu dah yang kata bapa Jabir, iaitulah Abdullah bin Jahsy, merupakan salah seorang daripada syuhada Uhud yang gugur di medan Uhud. Lalu ditenangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, bersabarlah wahai Jabir, bertenanglah wahai Jabir, sesungguhnya berbahagia dan bertuahlah engkau. Dan tahu tak kamu bahwasanya bapa kamu ni sekarang berada di mana? Bila Nabi kata bertuah beruntung, kemudian Nabi tanya kepada Jabir, agak-agak hang tahu tak lah ni bapa hang duduk di mana? Biasalah kalau itulah soalannya, maka jawapan daripada para sahabat, Allah wa rasulahu a'lam, sesungguhnya Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Maka Rasulullah pun berkata, sesungguhnya berbahagialah engkau, beruntunglah engkau, yang bahwasanya bapa kamu sekarang ni berada di syurga. Bukan sekadar berada di syurga, bahkan kata Nabi, bapa kamu sekarang sedang berkata-kata dengan Allah bi ghairil hijab. Masya Allah, tuan-tuan sekalian, inilah kita nak gambarkan betapa hebatnya orang yang mati kerana Allah, betapa mulianya orang yang mati kerana Islam. Oleh itu pagi ini saya nak mengajak hadirin sekalian, marilah kita sama-sama di dalam gerakan Islam, marilah sama-sama kita di dalam jamaah Islam untuk memertabatkan Islam di dalam negara kita, dalam erti kata Islam yang sebenar. Islam ni dia banyak jenis. Paling kurang Islam ni dia pecah pada 6 kategori. Yang kata Islam mukminnya, Islam fasiknya, Islam munafiknya, Islam syiriknya, Islam kafirnya, Islam murtadnya, itu semua Islam. Sebab tu tuan-tuan sekalian, orang yang murtad tu kira-kira dia dah keluar daripada Islam kan? Tak, ada juga undang-undang dia. Sebab dia kategorikan Islam murtad. Sebab tu dia ada peruntukan undang-undang untuk dia. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Bila mana Jabir mendengar Rasulullah memberitahu yang kata bapaknya sekarang berada di syurga, lantas Jabir pun bertanya dengan kata dia, ara'aita iza salaitu maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu halal wa haramtul haram wa lam azib ala zalika say'an adkhulul jannah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Dengan satu hadis yang cukup pendek, yang mana bila mana Jabir mendengar Rasulullah memberitahu yang kata bapaknya sekarang berada di surga, lantas Jabir pun bertanya dengan kata dia, ara'aita, apa pandangan kau, apa pendapat kau? Yang kata Jabir, aku ni hanya menjaga 4 perkara. Jaga 4 perkara. Apa dia? Yang pertama, hadis ini sebut dengan jelas, iza salaitu maktub. Yang pertama aku menjaga sembahyang. Yang kedua, wasumtu ramadan, aku menjaga puasa Ramadan. Yang ketiga, wa ahlaltu halal, aku menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Yang keempat, wa haramtul haram, aku mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Apakah dengan cara ini, dengan perbuatan ini, membolehkan aku ni masuk surga? Akhirnya Nabi kata, na'am, ya. Jadi rupanya tuan-tuan dan sekalian, nak masuk surga ni taklah borek sangat. Ini yang kita perlu beri perhatian. Dia antara yang perlu kita beri perhatian ni, kita kena jaga 4 perkara. 4 perkara. Baik, kita ulang balik. Apa dia 4 perkara ini? Yang pertama, kita perlu menjaga sembahyang. Sembahyang hak mana? Sebab tu saya ulang balik hadirin sekalian, hadis ni disebut dengan jelas, iza salaitu maktub. Kita kena menjaga sembahyang. Sembahyang mana? Maktub. Maktub maksudnya yang perlu kita beri perhatian, yang perlu kita beri keutamaan ialah sembahyang fardu 5 waktu. Ini maksud dia. Ini yang kita perlu beri perhatian serius.